Berita menarik sepanjang minggu ini. Nombor 6. Islam yang diperjuangkan PAS memberi jaminan keadilan dan kesejahteraan untuk semua kaum. Presiden Parti PAS, Tan Sri Abdul Hadi Awang dalam perutusan ringkas berkata, perkara itu berjaya dibuktikan di bawah pentadbiran PAS di Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis. Katanya, saya ingin mengucapkan selamat menyambut Tahun Baru kepada semua kaum Cina di Malaysia. Semua kita mahukan negara Malaysia yang sejahtera, di mana masyarakat hidup harmoni, aman dan saksama. Kepelbagaian kaum dan bangsa diraih sebagai tanda kebesaran Allah dan merupakan fitrah kejadian manusia. Islam yang menjadi dasar perjuangan PAS telah memberi jaminan keadilan, keamanan dan kesejahteraan hidup untuk semua kaum dan agama di negeri ini. PAS berpegang kepada konsep tiada paksaan dalam beragama walaupun Islam berkuasa sepenuhnya. Menurut Abdul Hadi, di negeri-negeri yang dikuasai PAS terbukti bahawa kebebasan beragama kepada penganut agama lain tidak dihalang. Malah katanya tidak ada rumah-rumah ibadat dirobohkan dan kegiatan ekonomi tidak disekat. Kata bahkan orang bukan Islam hidup aman dan sejahtera di bawah pentadbiran PAS dengan diberikan hak kebebasan beragama dan bermasyarakat. Dalam hidup bermasyarakat majmuk ini, kita juga hendaklah saling mengenali budaya antara satu sama lain, saling kunjung mengunjungi dan saling hormat menghormati supaya kita terus hidup dengan suasana yang penuh harmoni dan gembira. Saya sendiri terus belajar tentang budaya dan amalan kaum-kaum lain di Malaysia. Justru harapan saya sempena perayaan Tahun Baru Cina ini agar perpaduan kaum di Malaysia terus dieratkan dan diperkukuhkan. Nombor 5. Ketua Penerangan UMNO Kedah, Datuk Saiful Hazizi Zainul Abidin berkata, pemimpin yang bersifat parasite hanya akan mencetuskan perbalahan dan menyukarkan kerjasama sedia ada untuk menjadi yang terbaik. Pakatan Harapan seharusnya bersikap tegas dengan menyingkirkan parasite dalam gabungan itu untuk kestabilan kerajaan perpaduan. Menurutnya, mana-mana ahli gabungan yang berhaluan kiri dan tidak sehaluan dengan pendirian parti hendaklah diambil tindakan tegas sebelum ia menjadi bara dalam kerajaan mahupun kerjasama politik. Saiful Hazizi berkata, akhir-akhir ini seorang demi seorang ahli Pakatan Harapan mula menunjukkan belang sebenar yang mana mereka tidak pernah bersetuju dengan keputusan pimpinan parti mereka membentuk kerajaan perpaduan. Katanya bermula dengan Hassan Karim, ahli Parlimen Pasir Gudang, mengkritik pimpinan PH lemah dan rapuh serta desakan untuk menukar Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi. Kemudian ahli DAP Tony Puah pula melakukan penghinaan kepada institusi berajab. Tidak lama selepas itu muncul lagi seorang Ong Kian Min, bekas ahli Parlimen Bangi, dengan pernyataan biadab mengkritik pimpinan DAP untuk mengambil pendirian dalam isu Tony Puah. Menurutnya lagi, sekiranya dibiarkan, akan muncul seorang demi seorang si kitol dalam kerajaan perpaduan yang akan memburukkan imej gabungan itu pada mata masyarakat mahupun dunia. Ketua UMNO bahagian Merbuk itu menegaskan, Parti Keadilan Rakyat mahupun DAP wajar mengikut langkah UMNO yang tidak teragak-agak menyingkirkan pemimpin atau ahli yang disifatkan tidak sehaluan. Nombor 4. Ahli Parlimen Bukit Gantang, Datuk Syed Abu Husin Hafiz, Syed Abdul Faisal kini mendakwa 16 ahli Parlimen dari Bersatu akan menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim menjelang hujung bulan ini. Katanya, sebelum ini saya beritahu bahawa lebih 10, kini angka tersebut telah meningkat kepada 16. Kita tunggu dan lihat sama ada lebih ramai akan menyokong. Syed Abu Husin turut menafikan dakwaan bahawa beliau menjadi broker untuk mendapatkan sokongan ahli Parlimen pembangkang. Katanya, saya bukan broker, saya bercakap benar dan saya tidak menghubungi mereka. Apa yang saya boleh katakan ialah pembangkang sedang membuat sesuatu yang tidak bermakna. Mustahil untuk ahli parlimen menyertai pembangkang. Mereka tidak boleh menjaga yang ada dengan mereka pun. Ketika ditanya berkenaan kebarangkalian tindakan yang dihadapi ekoran sokongan beliau terhadap Anwar, Syed Abu Husin berkata ia tindakan yang tidak bermakna. Katanya apa yang mereka rancang tidak bermakna kerana tiada peruntukan dalam perlembagaan parti untuk tindakan diambil selagi perlembagaan parti tidak dipindah. Rakan-rakan saya dan saya sendiri hanya menyokong kerajaan tetapi tidak meninggalkan parti. Nombor 3. Tan Sri Abdul Hadi Awang menegaskan bahawa PAS akan terus bersama Islam yang berkuasa dan menolak idea Islam sekular yang tidak berkuasa. Presiden PAS menyatakan bahawa konsep Islam sekular itu dicemari oleh penjajah dengan meninggalkan pedoman Allah dan hasilnya membawa kepada kesan buruk yang dapat dilihat pada masa kini. Abdul Hadi juga mengulas tentang isu perpaduan yang sedang menjadi perbincangan, menyatakan bahawa perkara tersebut dianggap sangat penting sehingga semua pihak perlu menyokong usaha untuk mencapai perpaduan. Katanya Allah menciptakan manusia menjadi satu umat walaupun terdiri daripada pelbagai-bagai bangsa, berbeza kebolehan dan berlainan kemampuan kerana peranan masing-masing yang tidak sama. Namun begitu, semua manusia bersatu dalam bermasyarakat dan bertamadun secara fitrah. Walaupun Abdul Hadi tidak menyatakan secara jelas apa yang dirujuknya dalam catatan tersebut, ia mengingatkan sesetengah pihak kepada pendirian Perikatan Nasional termasuk PAS sebagai komponen menolak idea Istana Negara mengenai pembentukan kerajaan perpaduan selepas PRU ke-15 lalu. Ekoran kebuntuan daripada keputusan PRU berkenaan, tiada mana-mana pihak memperoleh majoriti mudah di Dewan Rakyat dan gagal membentuk kerajaan secara bersendirian. Ia mendorong yang di-Pertuan Agong ketika itu, Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah mencadangkan pembentukan kerajaan perpaduan. Bagaimanapun pengerusi Perikatan Nasional, Tan Sri Muhyiddin Yassin menolak saranan tersebut.
Selepas ditolak Pakatan Harapan sebagai parti yang memenangi kerusi terbanyak, akhirnya membentuk kerajaan bersama dengan Barisan Nasional sebelum turut disertai parti-parti lain di Sabah dan Sarawak. Abdul Hadi berkata PAS menolak perpaduan yang berbentuk sekular dan liberal yang didakwanya diwarisi daripada penjajah, justru ia diharamkan. Langkah itu katanya tidak menjadikan PAS degil, sebaliknya menjalankan kewajipan sebagai hamba Allah yang beriman serta mengikut perintah Tuhan. Katanya kita menyaksikan dengan nyata kegagalan ideologi dan teori ciptaan manusia yang sedang berlaku. Masalahnya masih ramai yang tidak mahu menerima penyelesaian Islam yang ingin dikembalikan oleh PAS kerana masih tegar pegangannya kepada pelaksanaan yang gagal. Ahli Parlimen Marang itu juga mendakwa PAS tidak diberi peluang apabila mereka dihadapkan dengan banyak sekatan sehingga mencabuli konsep demokrasi. Dia kemudian menjelaskan PAS tidak boleh bersatu dengan pihak lawan apabila menganggap mereka sebagai nyata zalimnya. Katanya PAS tidak boleh bersatu dengan mereka yang nyata zalimnya bertindak secara terpilih dalam memerintah negara kerana hukum nafsunya lawan bukannya mencari kawan. Nombor 2. Kerajaan boleh melepaskan Datuk Seri Najib Razak dari penjara mengikut Akta Penjara 1955 walaupun lembaga pengampunan hanya berupaya mengurangkan hukuman bekas Perdana Menteri itu. Bekas Hakim Mahkamah Rayuan Hamid Sultan Abu Bakar berkata, Seksyen 43 Akta Penjara membenarkan pembebasan mana-mana banduan secara lesen tertakluk pada peraturan ditetapkan oleh Menteri. Peruntukan itu turut menyatakan bahawa syarat bagi pembebasan mana-mana banduan boleh dinyatakan dalam lesen berkenaan. Penjara terletak bawah bidang kuasa Menteri Dalam Negeri. Katanya pada pandangan saya, jika kerajaan mahu membebaskan Najib secara lesen bawah akta berkenaan, sudah lama boleh dilakukan. Ini juga boleh dibuat atas alasan wajar selepas penghakiman bertentangan seorang hakim Mahkamah Persekutuan dalam permohonan semakan tahun lepas. Bagaimanapun katanya nampak seolah-olah tiada peraturan sedia ada yang membolehkan Najib dilepaskan dan disebabkan itu Menteri berkenaan mungkin perlu mewujudkan peraturan untuk tujuan itu. Hamid berkata proses itu tidak tertakluk kepada sebarang permohonan kepada lembaga pengampunan dan bergantung kepada keputusan kerajaan. Katanya saya agak hairan Najib dan UMNO tidak membangkitkan isu ini dengan kerajaan semasa. Najib didapati bersalah atas tuduhan salah guna kuasa, pengubahan wang haram dan pecah amanah melibatkan dana 42 juta ringgit milik SRC International bekas anak syarikat OMDB. Dia memulakan hukuman penjara 12 tahun pada 23 Ogos 2022 selepas rayuan terakhirnya ditolak panel 5 hakim Mahkamah Persekutuan dipengerusikan Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat. Pada 30 Mac tahun lepas, panel Mahkamah Persekutuan berlainan menolak permohonan Najib untuk menyemak keputusan rayuan berkenaan. Seterusnya memusnahkan harapan terakhir bekas Perdana Menteri itu untuk mendapat penyelesaian melalui proses undang-undang bagi kes berkenaan. Hakim Besar Sabah dan Sarawak Rahman Sebli yang mempengeruskan panel mendengar permohonan semakan itu memberikan satu-satunya penghakiman bertentangan dalam kes berkenaan, memutuskan bahawa Najib tidak mendapat perbicaraan adil kerana tidak diwakili peguam ketika rayuan akhirnya. Menurut Rahman, itu mengakibatkan berlakunya salah laksana keadilan kerana peguam pilihan Najib, Hisham Teh Pok Tek, tidak diberi masa secukupnya untuk menyiapkan kesnya. Seterusnya tidak dapat menghujahkan merit rayuan tersebut. Nombor 1. Timbul kezaan agar UMNO menarik balik sokongannya daripada Kerajaan Perpaduan pada perjumpaan tertutup khas antara Presiden Parti Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Ketua-Ketua Bahagian. Pemimpin yang enggan namanya disiarkan itu berkata, segelintir ketua bahagian menyokong gesaan itu selepas bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak gagal mendapat pengampunan penuh berhubung kes SRC International. Bagaimanapun beliau berkata langkah menarik diri daripada Kerajaan Perpaduan berisiko untuk parti itu. Katanya UMNO ketika ini bukan dalam kedudukan yang baik, kita akan hilang kekuatan dan kuasa tawar-menawar jika menarik diri dari kerajaan. Beliau berkata beberapa kumpulan ketua bahagian turut menghubungi Zahid secara peribadi berhubung perkara itu. Katanya kumpulan-kumpulan ini tidak berpuas hati dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana gagal membantu parti mendapatkan semula Najib. Cadangan menarik diri daripada kerajaan ini bukanlah kali pertama bagi UMNO. Pada Julai 2021, UMNO turut menarik sokongan daripada kerajaan sebagai protes terhadap cara Perdana Menteri ketika itu, Tan Sri Muhyiddin Yassin, menguruskan wabak COVID-19. Seorang lagi ketua bahagian yang juga enggan namanya disiarkan berkata, wujud ketegangan dalam parti terutamanya dalam kalangan penyokong Najib. Katanya mereka berharap Najib dapat pengampunan penuh tetapi itu tidak berlaku. Kebanyakan antara mereka pada mulanya setuju untuk bekerjasama dengan Pakatan Harapan dengan harapan Najib akan diampunkan seperti mana Anwar. Pada Ahad melaporkan bahawa 191 ketua bahagian telah diarahkan mengumpul sejuta tanda tangan untuk petisyen memohon pengampunan penuh diraja buat Najib. UMNO berkata pihaknya sedia dengan keputusan itu namun menghormatinya. Parti itu juga berkata ia akan terus menuntut keadilan untuk Najib mengikut undang-undang.